Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Wisyahul Afrah, muka surat 14. Muka surat 14, baris yang ke-7 daripada bawah. Muka surat 14, baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dikehendaki dengan mahram. Situ tak man? Tak. Dan dikehendaki dengan mahram. Mahram ni orang yang haram dinikahi. Mahram di sini orang yang haram dinikahi. Itu mahram. Mahram ni man haruma nikahuha ala ta'bid. Mereka yang haram oleh menikahinya atas selama-lamanya. Itu mahram. Mereka yang haram dinikahi selama-lama, itu dia mahram. Adapun haram dinikahi sementara, umpama ipoh, tidak panggil mahram. Ipoh haram dinikahi juga sementara berkahwin dengan adik-beradik dia. Cerai jadi adik-beradik dia, boleh ambil lah ipoh tu. Jadi ipoh haram dinikahi, tetapi bukan selama-lama. Itu tidak panggil mahram, itu dipanggil ajnabi. Mahram ni mereka yang haram dinikahi selama-lamanya. Itu dipanggil mahram. Mahram lah. Tapi bahasa Melayu kita sebut muhrim. Mahram bahasa Arab, muhrim bahasa Melayu. Adapun kalau bahasa Arab, muhrim orang yang ihram. Kalau bahasa Arab, muhrim orang yang ihram. Tapi kita sebut tadi bukan bahasa Arab, bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebut muhrim. Okey je lah. Muhrim ni adik-beradik tu lah yang haram dinikahi. Muhrim. Salah awak, muhrim tu orang ihram. Itu muhrim bahasa Arab. Ni muhrim bahasa Malaysia. Tak sudah bahas lah. Sebab bahasa Melayu ni terkadang diambil daripada perkataan bahasa Arab, perkataan orang putih. Tapi sebutan tak sama dengan asal, tak apa. Sebab dia sudah bukan jadi bahasa Arab dah, jadi bahasa Melayu. Muhrim. Kalau bahasa Arab, muhrim orang yang ihram. Mahram orang yang haram dinikahi selama-lama, itu muhrim. Mahram. Jadi saya sebut ni hak Arab lah, mahram lah. Bukan nak menyalahkan kata muhrim, tapi sebut hak Arab, mahram. Tak lebih paluk sebut mahram.
Sebut muhrim ni rasa macam tak berapa paluk molek dah. Ha? Ke mana? Kalau kita cakap kampung tak apa muhrim. Ha. Cuma orang kita ni mahram muhrim pun tak sebut juga orang kita ni. Orang kita ni sebut benda. Batai semayang ke tak batai semayang? Ha, orang kita dah. Awak boleh berjabat tangan dengan mak cik tu. Tak batai semayang. Dia tak kata pula, awak boleh berjabat tangan dengan mak cik tu. Tu mahram awak tu. Tok saudara ni. Datuk saudara. Nenek saudara. Mahram kamu tu. Dia tak sebut gitu. Dia sebut, kan budak-budak kan. Jumpa jarang-jarang sekali. Dia nak berjabat tangan. Dia tanya, boleh tak nak berjabat tangan? Boleh. Sebab apa? Tak patai semayang. Jadi nama mahram tu tak sebut tak atas semayang. Tu tak boleh tu batal semayang. Tu ajnabi. Dikendaki dengan mahram. Siapa mahram ni? Mereka yang haram dinikahnya. Mereka yang haram nikahnya. Haram nikah ni dengan nasab, dengan keturunan, atau menyusu dengan radha'ah, menyusu, atau dengan berambil-ambilan. Musaharah dipanggil, berambil-ambilan. Berambil-ambilan. Kenapa berambil-ambilan? Ambil mak dia, anak mahram. Ambil anak dia, mak mahram. Mana contoh dia? Seperti mentua dan menantu. Mentua, kita mertua tau. Kita bahasa standard kita mertua tau. Sini seperti mentua dan menantu. Saya kena baca ikut ejaan lah. Mentua, menantu. Bawanya super tau. Mentua, menantu. Oh. Mertua kalau bahasa standard kita. Mertua dan menantu. Sama juga dia berambil-ambilan ni. Anak tiri. Itu berambil-ambilan. Anak tiri. Berkahwin dengan mak ayah dia. Anak jadi mahram. Itu pun dipanggil musaharah juga. Musaharah dipanggil berambil-ambilan. Menyusu dipanggil radha'ah. Kemudian nasab. Nasab ni keturunan. Di sini bicara mahram ni berkait dengan perkara yang membatalkan wuduk yang keempat daripada 5 perkara. Menyentuh laki-laki akan perempuan dengan tiada berlapik yang bukan mahramnya, dan jika perempuan yang mati sekalipun. Itu tajuk kita. Tajuk kitanya perkara yang keempat daripada 5 perkara membatalkan wuduk. Menyentuh laki-laki akan perempuan dengan tiada berlapik. Kalau berlapik tak batal wuduk. Lelaki perempuan ni yang bukan mahramnya. Tu nak cerita yang bukan mahram. Mahramnya macam mana? Pada ni. Nak percaya betul kan ni bab mahram. Yang bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang batal wuduk ni yang ajnabi. Baru batal wuduk. Yang bukan mahram. Sekarang mahram tu siapa? Mahram tu siapa? Faham tak ni? Dia nak masuk tajuk bicara bab mahram. Dia bab mahram ni, dia bab mahram ni di bawah tajuk babun nikah. Di bawah tajuk babun nikah. Dalam bab nikah. Bicara bab rukun nikah. Kemudian bicara bab
barulah pergi kepada mereka yang diharamkan nikah. Jadi mahram ni dia bicara bertajuk babun nikah, bab munakahat. Ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Dia ada bab ila, bab zihar, bab li'an, bab iddah, bab ar-radha, bab susuan. Tu dalam belakang ni radha tu bab mereka yang mahram. Dia bicara dalam tajuk babun nikah. Tapi sini sentuhlah sebab nak kenal yang wuduk tak batal ni yang bukan mahram. Mahram tu siapa? Gitulah. Dia biasalah kitab ni dia akan ada tambahan-tambahan. Macam dalam kitab Wisyah ni nanti bicara berkaitan dengan syarat sah sembahyang menutupi aurah. Pandai ni. Syarat sah menutupi aurah. Kemudian dalam kitab Wisyah ni nanti dia akan peluahkan pula aurah dalam sembahyang, aurah luar sembahyang. Bab aurah luar sembahyang ni masuk dalam babun nikah juga. Tapi kita dia masuk bab aurah luar sembahyang. Aurah dalam sembahyang lain, aurah luar sembahyang lain. Ni orang timbul orang walaupun kadang-kadang ustazah juga yang yang salah faham dalam bab bicara dahululah. Aurah perempuan di dalam sembahyang tu. Hak daripada nampak daripada pandangan sisi tu. Jawanib tu. Dia kata siapa nak tengok? Masa isteri sembahyang tak ada suami nak intai di bawah telekung belah atas ha. Ini bukan masalah nampak melihat aurah terbuka aurah. Ini masalah dalam sembahyang ni aurah nampak aurah sama ada orang tengok ke orang tak tengok, itu dalam sembahyang. Adapun luar sembahyang ni di lapan laki ajnabi contohnya, di lapan mahram ataupun ajnabi contoh, walah pergi kepada dilihat ataupun tidak, lain bicara. Aurah sembahyang lain bicara. Aurah di luar sembahyang lain bicara. Aurah dalam sembahyang nampak aurah pada sisi orang tengok tak ada kira. Adapun aurah luar sembahyang berkira orang nampak ke tak, orang tak nampak tak apa. Contohnya ni, kita pakai kain pelekat seluar bawah dia pusat. Pandai ni? Tiba-tiba kita pakai baju, leher baju kita dak kancing, terbuka. Nampak tak ada orang tengok pun, tak apa. Itu luar sembahyang. Dalam sembahyang nampak ni pusat di bawah ni daripada pihak atas. Sembahyang batal. Tak ada orang tengok, tak cerita orang tengok tak tengok. Adapun dengan pakai yang sama, kain bawah pusat, seluar bawah pusat, baju kancing dia tak kancing dia buka gitu. Orang depan kita nampak tak ni? Tak nampak, tak apa. Sebab itu luar sembahyang. Kira orang nampak tak nampak. Adapun dalam sembahyang tak kira ada orang tengok ke tak. Janji kalau kira daripada atas nampak, tak sah sembahyang. Siapa nak pergi tengok di atas tu? Tak bicara. Jadi sekarang ni nak bicara bab mahram. Mahram ni bicara dalam bab nikah, bicara bab mereka yang haram nikah. Mereka yang haram dinikahi. Dah kan bicara bab nikah, rukun nikah apa semua. Lepas tu bicaralah pulaknya. Sebab di antara syarat nak nikah ni mestilah adamu mahramiyah. Yang bukan mahram, barulah sah nikah. Betul lah. Mahram tu siapa? Dalam bab nikah.
Sini daklah disentuh sedikit. Siapakah mahram? Nak perinci kena tengok dalam babun nikah lah. Jadi yang betul tu laki perempuan yang batal tu yang bukan mahramnya. Dan jika perempuan yang mati sekalipun. Perempuan yang mati, dia ada wudu. Pada dia ada wudu, dia cium jenazah isteri dia. Isteri dia tu bukan mahram lah, ajnabi. Dia kalau sentuh ajnabi yang mati ni, tak ada lain lah antara suami isteri, isteri dengan suami lah. Sekarang ni isterinya mati, suami ada wudu, dia pergi cium jenazah isteri dia, maka suami wudu batal. Isteri ada wudu, dia pergi cium jenazah arwah suami dia, maka isterinya ada wudu, wudu isterinya batal. Adapun wudu arwah suami ataupun arwah isteri itu yang diwudukkan oleh yang memandikan selepas selesai memandikan mayat, wuduk yang sudah mati tak batal. Wuduk yang sudah mati tak batal, faham molek? Yang batal wuduknya tu suami yang cium tu wuduk batal. Tu isteri yang cium arwah suami dia, isteri tu wuduk ada, isteri tu wuduk dia batal. Adapun jenazah wuduk tak batal. Ini kalau kita cerita kok mudah-mudah sangat. Tapi acak kali saya terdengar orang beritahu, mudah ni hukum ni. Tapi acak kali orang beritahu antara suami isteri lah. Yang cium jenazah tu anak dia, cucu dia, tu tak ada kena, tu mahram lah ke tu. Timbul isunya. Ke ada cium jenazah tu jenazah sepupu. Lelaki perempuan ni cium jenazah sepupu dia. Ada cium jenazah kakak ipar dia, abang ipar dia. Ada cium jenazah bapak saudara sabit, ibu saudara sabit. Tak ada orang buat gitu. Cium jenazah tu mahram lah ke? Anak, cucu, adik-beradik, anak saudara. Yang timbul isunya suami, isteri, isteri dengan suami. Itu timbul isu. Yang hidup memang wuduk dia batal kalau ada wuduk. Yang mati tak batal. Semudah-mudah ni, yang tukang mandi, yang tukang kapang, nak cium je, jangan cium. Saya sudah wudukkan arwah ni. Awak cium batal wuduk arwah. Ada ni, yang tukang mandi tu. Kita yang tukang mandi mayat ni, doklah. Yang tukang mandi mayat, tukang kapal mayat, kapung-kapung ni orang majlis surah. Tahu? Ke orang ni? Orang tukang mandi kapal mayat ni kan, bukan orang majlis surah. Tak, gitu lah. Mana kalau kita kata orang yang bukan orang jahil lah. Ada ilmunya mana tak tahulah. Ke tukang mandi, tukang kapal. Kalau tukang gali tidak pelik. Tukang gali, makan upah gali tu. Tu kadang-kadang seluar pakai luar pendek. Saya pernah tengok tukang gali kubur luar pendek. Allah kata dahsyat. Molek tanang dengan dia. Allah, tergamuk dia. Tukang gali pun kebanyakannya ahli masjid juga, kebanyakan. Tapi adalah tukang gali ni orang muda-muda. Orang muda-muda ni adalah. Kepala dia tu ahli masjid. Ekor dia pembantu dia tu. Gali kan. Punya kepala tu memang orang masjid lah. Tapi dia punya pembantu dia tu kadang-kadang bukan orang masjid, orang gali. Tapi kalau orang mandi, orang kapang ni, orang masjid belaka lah. Tapi tak tahunya lah. Siang kepada pasangan tu itu ciuman kali terakhir nak tutup dah kapang ni. Jadi suami nak ciumlah dahi arwah isteri dia. Isteri nak ciumlah dahi arwah suami dia kali terakhir sebelum kapang tu ditutup sebab lagi semayang dah ni.
Tak dibenarkan. Sebab apa? Jangan. Saya sudah wudukkan arwah. Nanti wuduk arwah batal. Oh, kata kenapa lah jadi tak tahu sangat. Sekolah tak belajar ke? Sekolah belajar tak? Di antara perkara membatalkan wuduk, sekolah ajarlah. Tak? Ni perkara membatalkan wuduk, sekolah ajar. Tapi hanya rekah je lah. Bersentuh kulit lelaki dan perempuan. Gitu je lah orang kali. Ni dipanjang sikit. Dan jika perempuan yang mati sekalipun, perempuan yang mati ni ada huraian lah. Yang ia hidup tu wuduk batal, yang mati tu kena hura pula. Tapi kalau dah hura, akhirnya yang hidup pun wuduk batal, yang mati pun wuduk batal. Salah pula situ. Jadi pelik sikit lah. Acap kali tu saya dengar, acap kali. Kemudian nak bicaralah pula mahram ni, mereka yang haram nikah ni. Dia dikendaki dengan mahram mereka yang haram nikahnya dengan nasab, dengan keturunan. Nasab ni kok mak ayah, anak, cucu, adik-beradik, bapak saudara, mak saudara. Itu hak mahram. Adapun ipar, adapun sabik, hanya haram dihimpun sahaja. Mana kalau ipar gak cerai kakak, habis edah kakak, boleh nikahlah dengan adik bekas adik ipar. Ataupun cerai kakak, tolak 3, maka boleh nikah selalu dengan adik ipar. Mana apa? Hanya haram dihimpunkan. Maknanya kalau ipar cerai kakak, habis edah kakak, maka boleh nikahlah dengan bekas adik ipar tu. Ataupun cerai kakak ni tolak 3 sekaligus, maka boleh rojak lagi kakak? Tak boleh. Maka segera juga boleh nikah dengan adik ipar. Tak syarat kakak yang cerai tolak 3 tu habis edah. Sama juga dengan mak dara sabik ke anak dara sabik gitulah. Pada ni bapak saudara cerai isteri dia, habis edah, barulah boleh ambil anak saudara bekas isteri dia. Dia cerai isteri dia. Sebab apa? Dia berkenaan dengan anak saudara isteri dia. Dia nak himpun antara isteri dia mak saudara dengan anak saudara isteri dia, tak boleh. Jadi dia berkenaan dengan anak saudara isteri dia, anak saudara sabik. Dia cerai isteri dia, habis edah, boleh nikahlah dengan anak saudara bekas isteri dia. Ataupun dicerai isteri dia, tolak 3. Sebab apa tolak 3? Nak cepat nak menikah dengan anak saudara bekas isteri dia, tolak 3. Tu bukan mahram, itu ajnabi. Wuduk memang batal. Ada batasan aurah dia sebagaimana batasan aurah dengan orang ajnabi. Pada ni ipar, sabik, ajnabi, bukan hanya wuduk batal bila bersentuh, bahkan aurahnya sebagaimana aurah sesama ajnabi, sebab bukan mahram. Sulit sedikitlah kalau dalam satu rumah tu banyak pasangan. Rumah besar. Jadi anak-anak ni ada pasangan masing-masing, tapi duduk di rumah yang sama. Sulit sedikitlah sebab membabitkan mereka yang ajnabi. Ipar dengan ipar ajnabi, anak saudara dengan anak saudara, anak saudara sabik itulah ajnabi. Sepupu dengan sepupu ajnabi. Ni. Hak jenis duduk sekali. Ataupun hak sulit setahun sekali ya. Balik raya. Hak tu hak sulit setahun sekali. Hak tadi sulit hari-hari. Sebab duduk satu rumah. Jadi sulit hari-hari lah. Hak sulit setahun sekali. Balik hari raya. Ada belaka lah. Habis adik-beradik ada, pernah dengar orang apa?
ipar duai. Ipar duai. Pernah dengar ipar duai. Lepas tu dengan hak sabit-sabit tadilah. Hak tu bapa saudara sabit, itu mak saudara sabit. Kemudian satu laginya sepupu dengan sepupu. Kena jaga molek tu. Ada ni. Memang ada masyarakat yang mana dia langsung tak ada batasan di situ. Dia macam satu keluarga, dia tak ada kira. Dia tak ada. Aurah pun tidak dijaga, pergaulan pun tidak dijaga. Sebab dia kira satu keluarga. Dia kira satu keluarga. Yelah kita panggil keluarga, tetapi bukan mahram. Ajnabi, kena jagalah batasan dia. Aurah kena tutup molek sebab dia bukan mahram, dia ajnabi. Tapi kalau kok luar tu, kalau kok luar lah, dia kadang-kadang bukan setakat ipoh, bukan setakat sabik, bukan setakat sepupu. Dia kira anak beranak. Anak sepupu ke, dua pupu ke, dia berjabat tangan belaka kalau hari raya. Luar-luar. Bukan sepupu, anak sepupu, dua pupu. Dia ke puak rabok belaka. Apa puak rabok? Tahu, dia panggil puak rabok. Tahu tak puak rabok? Tak tahu. Tahu kan? Puak rabok, puak rabok. Bukan rabak, rabok lah. Dia panggil puak rabok, dia panggil. Tahu? Puak rabok ni anak beranak lah. Tak tahu? Anak puak rabok. Mana ke mamang ni? Daerah lain ke tak? Daerah lain. Puak rabok ni anak beranak lah. Puak rabok belaka dia. Sepupu, dua pupu, puak rabok. Janji puak rabok, janji anak beranak, dia jabat tangan belaka akhir raya. Kalau belah-belah luar. Tapi dia kadang-kadang orang belah luar ni bukan Terengganu lah. Dia kalau bab jabat tangan adik-beradik, memang dia diasuh seumpama tu. Adik akan cium tangan kakak. Adik akan cium tangan abang. Kita kadang-kadang kampung ni tak diajar seumpama tu. Dia memang orang dia memang betul-betul lah. Dia bersalam, adik-beradik cium tangan ni, itu memang diajar daripada budak-budak seumpama tu. Tapi mereka berlebihan. Dia kira cium tangan belakang, janji besar je. Tak kira lah, pupu, dua pupu tak kira. Ni kadang-kadang. Jadi dia, baguslah tu adik-beradik sentiasa berjabat tangan. Yang adik cium tangan kakak ataupun abang. Tapi janganlah melampau pula sampai kerajaan ajnabi pun berjabat tangan juga. Tu kena jagalah. Dengan sebab nasab, dengan sebab keturunan ni mudah je lah. Anak, mak ayah, anak saudara, adik-beradik tu keturunan. Atau menyusu. Menyusu ni rada'ah, menyusu. Yang mana menyusu ni hukum dia dalam bab mahram ni sama je dengan bab nasab. Sebab dalam hadis Muslimnya, hadis Muslim, hadis Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim, yahrumu minar rada' ma yahrumu bin nasab. Ambil mati waktu ya. Hadis Bukhari Muslim, yahrumu minar rada' ma yahrumu bin nasab. Yahrumu minar rada', haram daripada susuan, ma yahrumu bin nasab, oleh yang haram dengan keturunan. Oleh yang haram dengan keturunan. Ada ni. Yahrumu minar rada'. Nabi kata, haram daripada susuan, ma yahrumu bin nasab. Barang yang haram dengan keturunan. Itu je. Mudah je sipir dia.
Faham tak ni? Kalau keturunan, anak saudara, cucu saudara, anak saudara susuang, cucu saudara susuang, bapak saudara, ibu saudara, hak keturunan, hak kandung ni, samalah juga. Ibu saudara susuang, bapak saudara susuang, sama je. Pergi kepada Hawashi dia pula. Pergi pada dia punya cabang-cabang dia pula. Mana? Menantu. Menantu. Menantu mahram. Maka menantu susuang pun sama mahram. Sama je, mahram. Kalau kata dia haram dengan susuang ni, dia punya ke bawah dia. Usul dia ke atas, mahram belaka. Turun ke bawah, mahram belaka. Dia punya hawashi dia tu. Termasuk tadilah. Menantu ke, mertua ke, mahram belaka. Dia berkahwin dengan pasangan dia. Pasangan dia ada bapak susuang. Pasangan dia ada ibu susuang. Mahram pada dia. Jadi dipanggil mertua susuang. Pada ni. Hak daripada sebelah susuang tu. Adapun sebelah yang disusu, sebelah yang disusu sekarang dia menyusu seorang budak. Hak luah ni, hak sebelah tu, sebelah ibu bapa susuang, adik-beradik susuang, ibu saudara susuang, mahram belaka. Adapun dengan budak ni yang jadi mahramnya budak dan ke bawah, anak dia, cucu dia, cicit dia. Adik-beradik budak tu tak ada kena-mengena. Ada ni. Dia sekarang ni seorang ibu menyusu seorang budak. Hak sebelah ibu ni untuk budak ni mahram belaka. Hak sebelah ibu ni umpama keturunan dia mahram belaka. Tapi hak sebelah anak ni, hak sebelah anak ni yang mahram dia anak ni sahaja. Adik-beradik anak ni, adik-beradik budak ni tak ada kena-mengena. Ada ni. Dia menyusu seorang budak sahaja. Budak ni ada adik-beradik. Adik-beradik tidak mahram. Yang mahram hanya budak ni dan turun ke bawah. Dipanggil furung. Cabang turun. Anak dia mahram, cucu dia mahram, cicit dia mahram. Gitu je. Hak seperti nasab ni, hak belah yang menyusu tu. Pada ni. Yang belah yang menyusu. Ma yahrumu minar rada' ma yahrumu bin nasab. Haram daripada susuan oleh barang yang haram dengan keturunan. Dia kuatlah hak susuan ni. Ia tak sama dengan hak nanti tu berambil-ambilan. Hak tu tak kuat mana. Pandai ni. Berambil-ambilan tak kuat. Kalau kata mertua dengan menantu mahram, berarti setakat tu je. Mertua dengan menantu mahram, setakat tu je. Adik-beradik mertua, tak ada kena-mengena, ajnabi. Adik-beradik menantu, tak ada kena-mengena, ajnabi. Ada ni setakat tu je. Faham? Kan kalau mertua dengan menantu, adik-beradik mertua, tak ada kena-mengena, ajnabi. Ke adik-beradik mertua kita mahram kita? Cuba terfikir boleh. Adik-beradik ibu mertua kita mahram, tak ada kena-mengena, ajnabi. Dia tak pergi pun. Menantu tu mahram, adik-beradik menantu tak ada kena-mengena. Sama juga berambil-ambilan hak tiri sama juga. Dia ada anak tiri. Anak tiri dia tu mahram lah. Turun cucu cicit tu mahram lah. Tapi kalau anak tiri tu berkahwin ada pasangan, bukan menantu dia, ajnabi, bukan mahram. Jadi dia tak seluah menyusu.
Dia tak seluah menyusu. Padahal anak tiri dia mahram lah. Anak tiri dia mahram. Anak tiri dia berkahwin. Dia panggil menantu. Dah. Itu ajnabi. Dia panggil menantu tiri. Dah, dia panggil dah. Anak tiri dia mahram lah. Bila anak tiri berkahwin, dia panggil menantu tiri dah. Itu tidak mahram, ajnabi. Anak tiri turun ke bawah, cucu tiri, cicit tiri, itu mahram belaka. Itu mahram belaka. Ada ni. Jadi dia tak meluah. Kalau susuan memang meluah. Dia macam nasab, macam keturunan juga. Diserupa dengan keturunan. Pada ni. Dia bab susuang ni dia ada banyak syarat lah. Kata syarat susuangnya, budak tu belum cukup umur 2 tahun. Budak tu belum cukup umur 2 tahun. Ada ni. Dan pula menyusu tu 5 kali menyusu dengan yakin. 5 kali menyusu dengan yakin. Pada ni. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i kita lah. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun dalam pandangan ni dia ada pandangan 3 kali menyusu sudah memada. Bukan pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Memada dengan 1 kali menyusu sahaja. Ada qil dalam mazhab Syafi'i kita. 1 kali menyusu sudah memada. 1 kali menyusu sudah memada. Ada ni. Dia dalam mazhab Syafi'i kita 5 kali menyusu. Barulah jadi susuan. 5 kali menyusu ni, sekali menyusu kenyang berhenti. Sekali menyusu kenyang berhenti. Tu. 5 kali susuan kan budak yang belum sampai umur 2 tahun lah. Belum sampai umur 2 tahun. Jangan duk tanya kok soalan pelik-pelik. Ni biasalah orang tanya soalan pelik-pelik. Macam mana kalau suami terminum susu isteri dia? Jadi anak susuan kedok. Allah tu tanya. Dok cerdik saja nak tanya ke apa tak tahulah. Tapi rasanya bukan saja nak tanya. Memang nak tanya sungguh. Memang nak tanya sungguh. Pada ni. Memang nak tanya sungguh. Dah dia terminum susu isteri. Berat doh jadi anak susuan isteri dia lah. 2 tahun. Ke suami dia bawa tak apa 2 tahun lagi. Pelik itu. Ada ni. Boleh tanya soalan gitu. 2 tahun. Kemudian 5 kali kenyang. Barulah sah menjadi susuan. Dia bab susuan ni. Dia orang sekarang kan dia buat susuan ni kadang-kadang belum berkahwin pun dia buat anak susuan. Dia tidak berkahwin, dia bela anak angkat, dia makan ubat, dicocok, keluar susu. Jadi budak ni ada ibu susuan tetapi tak ada bapa susuan. Budak ni ada ibu susuan tapi tak ada bapa susuan. Dia gitu.
Tapi nanti mana-mana pasangan ibu sesuang dia, mahram lah juga. Bukan atas nama bapak sesuang. Atas nama macam bapak tiri ya dah. Bapak tiri sesuang. Ya sekarang ni, ibu sesuang tu suami dia tak ada. Dia belum berkahwin. Jadi dia makan ubat, cocok ubat, dia boleh menyusu. Maka dia punya budak ni ada ibu sesuang, tak ada bapa sesuang. Tak ada. Tapi kemudian ibu sesuang dia berkahwin dengan mana-mana lelaki, mahram juga, tapi bukan nama bapa sesuang. Dia kalau ibu sesuang sungguh, bapa sesuang sungguh, tadilah dia meratai. Dia mana apa dia? Sebelah usul naik ke atas. Ayah, atuk, nyang sesuang. Turun ke bawah. Anak, cucu, cicit sesuang. Hawashi, cabang dia pula. Mana? Adik-beradik, ibu sesuang. Adik-beradik, bapa sesuang. Mak saudara, ibu sesuang. Mak saudara, bapa sesuang. Tu. Habis mahram belaka. Kalau atas nama sesuang. Tapi kalau yang ibu saja sesuang, yang suami ibu dia tu mahram bukan kerana sesuang, jadi setakat lelaki itu saja je lah, sebab bukan bapa sesuang. Dia gitu je lah. Dan ada juga yang ada bapa sesuang tapi tak ada ibu sesuang. Suka. Biarlah kita main pagi ni. Tadi mudah cerita. Perempuan ni belum berkahwin, dia ambil anak angkat, dia jadikan anak sesuang. Orang lah sekarang ni dia pandai orang sekarang ni. Oh dulu tak pandai. Dia ambil anak angkat mentah-mentah gitu. Dia ambil anak angkat mentah-mentah. Maka bila anak angkat tu besar, ajnabi tu kawan tu, Allah susahlah jadinya. Ada ni. Susahlah jadi dia. Kalau sekarang ni cerdik dah, dia terbuka hukum hakam agama. Perkembangan ilmu tu terbuka, orang sekarang jadi cerdik. Mana boleh ambil anak angkat saja, dia akan jadikan sesuatu. Sebab apa? Cukup mudah. Anak dara belum berkahwin, makan ubat, cocok, ada susu, dia susu. Clear. Tak ada apa dah. Mahram dia lah dah. Cuma bezanya dengan nasab keturunan ni, hak sesuang ni tak ada kewajipan nafkah. Hak sesuang ni tak ada hukum faraid. Dia tak ada pusaka mupusakai. Tu beza antara nasab keturunan dengan sesuang. Dia kalau anak kandung, dia ada nafkah. Pusaka mupusakai. Kalau anak tu perempuan, bapa kandung boleh jadi wali. Yang bezanya kalau susuan, dia tidak ada kewajipan nafkah. Dia tidak ada faraid. Pusaka mumpusaka tidak ada. Dan bapa susuan tak ada hak untuk menjadi wali. Wali nikah. Itu je bezanya. Jadi hak ibu susuan tak ada, bapa susuan mudah cerita. Hak tadi hak kata hukum agama terbuka, orang tahu belaka dah. Senang jadi hukum hakam, dia tak jadi payah. Bila anak angkat, dia ambil daripada merah laginya. Pada ambil dia merah. Bila kadang-kadang dia ambil bayi yang lahir tanpa melalui perkahwinan. Gitu kan dah biasanya berlaku. Mana anak luar nikah lah kadang-kadang. Itu dah. Orang sekarang kan di kontak dengan hospital pun semua ada dah orang yang hamil yang cari siapa nak ambil anak dia. Ini biasanya hak tak ada pasangan lah, anak luar nikah. Lepas tu dia pun adalah dia punya ni hak dengan kerajaan ni dia adalah benda ni. Dia ada tu juga kan kebenaran pun semua kan gitu. Atau biasanya. Tapi cuma sekarang dia cerdik, dia akan pastikan jadi mahram. Tu comel-comel loteng tu. Comel sungguh-sungguh. Ada ni.
Sebab kalau kemudian tak jaga hukum hakam tu berdosa banyaklah jadinya. Dia tak tahu. Dia pergi, dia ambil dia ada merah laginya. Daripada lahir tu dia ambil lalu dah. Tak kira. Itu bukan anak kamu. Dia ajnabi bagi kamu, bukan mahram. Dulu. Allah kalau nak jadikan susuan, senang sangat-sangatlah. Tak apalah, dulu tak ada obat yang boleh mengeluarkan susu daripada ibu susuan yang belum berkahwin ni. Carilah adik-beradik ibu angkat ni. Ada tak yang boleh menyusu? Ambil adik-beradik ibu angkat dia. Ada ni? Tak ada adik-beradik ibu angkat dia. Isteri kepada adik-beradik ibu angkat dia. Kakak ipar dia ada anak kecil. Kakak ipar menyusu. Maka menjadi anak susuang abang dia. Dia menjadi ibu saudara susuang. Sekarang ni kakak ipar dia anak kecil. Jadi kakak ipar dia menyusu budak ni, berarti abang dia tu bapak susuang. Abang dia. Jadi dia ni sebagai ibu saudara susuang. Okeylah. Ada ni. Orang nak gok tangan kita tu. Jumpa lagi. Takut nak jumpa lagi. Kan orang kan dia. Kita biasa nak bawa kereta tau. Bawa kereta. Tangan tu dia gerak nak kat tu. Tangan dululah. Tak ada GPS kan. Ada driver ni kan. Dia gerak. Nak pergi mana tu. Dia mikir tu. Kalau kok ning. Cepat kok ning. Kalau tangan dia gitu. Dia mikir tadi tu. Kena ke tak tu. Tak ada adik-beradik dia. Ada tak anak saudara? Anak kecil? Anak saudara? Anak saudara kandung dia? Ada anak saudara kandung dia, anak kecil. Maka anak saudara tu wisusu. Jadi, dia menjadi ibu. Bukan ibu saudara dah. Bukan ibu saudara dah jadinya. Datuk saudara susuang. Datuk dah jadinya. Bukan datuk, nenek. Sekarang ni, dulu ni, tak ada obat yang boleh mengeluarkan susu. Jadi anak saudara kandung dia ada anak kecil. Jadikan anak susuang pada anak saudara kandung dia. Maka jadi apa itu? Jadi cucu susuan. Cucu saudara susuan. Barang juga. Pandai ni. Tapi tak sama. Tak sama. Kalau ibu angkat tu ibu susuan tak sama. Kalau ibu susuan bukan ibu saudara susuang, bukan nenek saudara susuang. Kalau ibu susuang sungguh yang berkahwin dengan ibu tu mahram dia. Ibu tu melahirkan anak kandung yang kemudian. Anak kandung yang kemudian menjadi adik-beradik susuang. Sebab adik-beradik susuang ni pada menyusu adik-beradik tu ada dah. Lebih tua lah abang kakak susuang. Adik-beradik susuang tu belum dilahirkan. Akan lahir kemudian. Jadi adik susuang. Maknanya adik-beradik susuang ni sama ada pada masa menyusu tu ada dah. Jadi abang kakak susuang. Tak ada lagi lahir kemudian jadi adik-adik susuang. Jadi lebih mudah. Kalau ibu sendiri menyusu. Kalau ibu tu tarah dia ibu saudara susuang, dia berkahwin dengan pasangan tidak jadi mahram. Ibu saudara susuang, ibu angkat ni merangkap ibu saudara susuang, dia pun berkahwin, dia pun melahirkan anak. Anak tu jadi seolah-olah macam sepupu susuang tu. Nampak lagi tu? Pening lagi ni, pening. Pening. Tu, kalau dia beri kepada kakak ipar dia menyusu, abang dia menjadi bapak susuang, ibu angkat ni menjadi ibu saudara susuang. Pada ni hanya ibu saudara susuang, bukan ibu kandung, bukan ibu susuang, ibu saudara susuang. Bila ibu saudara susuang ni dia berkahwin, dia melahirkan anak dia sendiri. Jadi anak dia dengan anak saudara susuang ni umpama sepupu, jadi ada payah juga tak mahram dengan ibu angkat atas pangkat ibu saudara susuang. Tapi kalau ibu angkat tu ibu susuang, senang lah. Senang balik. Dia berkahwin mana-mana pasangan jadi mahram, lahir anak mana-mana kemudian jadi mahram.
Dia tambah pula anak akak yang lain. Beri susu pula. Jadi adik-beradik susuan belakang. Mudah cerita. Jadi waktu kalau kita cerita, ibu susuan yang tak ada bapa susuan. Ibu susuan yang tak ada bapa susuan. Tadi. Bapa susuan ada, ibu susuan tak ada. Bagaimana? Kita buat kuis hari ni. Kuis. Bapa susuan ada, ibu susuan tak ada. Bapa susuan ada, ibu susuan tak ada. Kan? Oh, ni pelik sikit lah. Wak tambah ilmu gitu je lah. Jadi bapa susuan ada 4 bini. Jadi 4 bini itu, waktu nyusu sekali, waktu nyusu sekali, waktu nyusu sekali, waktu nyusu 2 kali. Boleh tak 5 kali? Boleh. Maka lelaki itu ampunya susu. Bini dia 4 orang. Susu bini dia 4 orang. Milik suami lah. Maka pemilik susu tu menjadi bapa susuan. Mana ibu susuan? Itu menyusu sekali je. Yang kedua menyusu sekali. Yang ketiga menyusu sekali. Yang keempat menyusu 2 kali. Mana ibu susuan? Mana ibu susuan? Ada tak? Faham tak gini? Pengong ni apa dia pengong? Belik ke mana? Dan sekarang lelaki ni ada 4 bini. Dia pun suruhlah waktu menyusu sekali, waktu menyusu sekali, waktu menyusu sekali, waktu menyusu 2 kali. Sebab apa waktu menyusu 2 kali? Kalau sekali, 4 kali tak ada anak susuan lagi. Kena ada seorang kena 2 kali. Jadi 5. Jadi lelaki ampunya susu ni, suami ni menjadi bapa susuan. Mana ibu susuan? Mana ibu susuan? Tak ada ibu susuan. Ada ni. Walaupun tak ada ibu susuan, keempat-empat isteri ayah dia tu mahram lah sebab ibu tiri. Umpama ibu tiri lah. Sebab mana-mana perempuan yang disetubuhi oleh bapa susuan dalam perkahwinan, maka perempuan tu mahramlah kepada anak susuan, umpama ibu tiri. Panggil ibu tiri susuan dah. Faham tak tu? Dan sekarang ni pak isteri tu menyusu sekali, seorang 2 kali tu, dia tidak akan jadi ibu susuan. Tapi tetap mahram. Sebab apa? Sebab dia adalah ibu kepada, dia adalah isteri yang disetubuhi oleh bapa susuan dia. Maka jadi mahram lah juga. Macam tadilah. Ibu susuan dia tak ada suami. Ada ni anak dara. Kemudian ibu susuan berkahwin dengan pasangan dia kemudian. Mahram juga kepada budak ni. Jadi umpama bapa tiri susuan. Boleh? Gimana? Tak faham tanya? Nampak macam bulat mata-mata. Mana? Nak tanya tak faham? Nak tanya tak reti? Nak tanya tak reti? Tak reti nak tanya. Tak reti tanya ke lah. Nak tanya tu tak reti. Pelik juga. Tak reti tanyalah. Tak faham kot mana? Oh, tadi simple je. Ada ibu susuan, tak ada bapa susuan. Tu simple je. Sebab anak dara ni tak ada suami, ambil anak angkat, dia menyusukan. Tak ada bapa susuan. Tapi lelaki yang berkahwin dengan ibu susuan je mahram juga. Bukan bapa susuan. Umpama bapa tiri susuan je lah. Bapa tiri mahram juga. Tapi dia sempit. Ada, dia sempit. Sebab dia setakat bapa tiri je. Kalau lelaki tu bapa susuan, adik-adik lelaki mahram, mak saudara, bapa saudara susuan.
mak ayah lelaki tu. Mahram. Ada ni. Jadi luah kalau sesuang. Kalau hanya tahap bapak tiri, sempit. Tak boleh pergi ke mana pun. Sempit. Mahram tu mahram lah. Tapi dia tak cabang. Berbeza dengan bapak sesuang. Bapak sesuang macam bapak kandung. Bapak kandung kan luah kan. Adik-beradik dia. Mahram belaka. Agak senang tu kan. Mana-mana isteri bapak kandung kita. Mahram belaka. Jadi kalau bapak sesuang. Mana-mana isteri bapak sesuang. Mahram belaka. Mana-mana isteri bapak tiri. Tak jadi mahram. Ke? Tak faham pula? Mana-mana isteri bapak kandung kita. Mahram ke tak? Pok kita ni bini ramah. Mahram kita belaka. Pok kandung kita bini ramah. Pada bini ramah. Bini dia ada merata tepak. Ada orang jenis orang lelaki gitu. Mana bini bapak dia ramah tu mahram dia belaka. Sama juga. Bapak sesuang dia bini ramah. Mahram belaka juga. Kalau bapak tiri dia bini ramah. Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Bapak tiri berkahwin dengan mak dia. Dah ni. Bapak tiri ada bini tua dah. Ada bini lain. Bapak tiri ni. Bapak tiri dia berkahwin dengan mak dia. Ada ni. Maka bapak tiri tu mahram. Bapak tiri tu banyak lagi bini lain. Tak ada kena-mengena dengan anak tiri. Tapi kalau bapak kandung, bini ramah, mahram belaka. Kalau bapak sesuang, bini ramah, tak usah duk tanyalah. Sama dengan hukum dengan bapak kandung. Tapi kalau hanya tarah bapak tiri, sempit. Jadi, tak faham mana tadi? Bapak sesuang ada, ibu sesuang tak ada. Bini dia 4 orang, bersusu. Seorang habis sekali, seorang habis sekali, seorang habis sekali, seorang tu 2 kali. Jadi 5 kali sesuang. Lelaki yang punya susu menjadi bapak sesuang. Faham? Okay. Perempuan ibu ni bukan ibu sesuang. Apa? Sebab waktu sekali je bersusu. Waktu sekali je bersusu. Nak jadi ibu sesuang macam ni kena 5 kali. Jadi ibu sesuang. Apa tak? Tapi ibu, isteri kepada ayah sesuang dia tu bukan ibu sesuang lah. Tapi mahram juga pada budak ni. Sebab itu umpama ibu tiri sesuang. Ibu tiri sesuang. Tapi tiri sebut lalu dah. Dia terhak. Sebab kalau ibu tiri tu ada anak lain, tak ada kena-mengena dengan anak tiri ni, tak ada kena-mengena. Tapi kalau perempuan tu ibu sesuang, mana-mana anak dia yang sulung yang lepas, mahram belaka. Tapi kalau ibu tu, umpama ibu tiri sahaja, ibu tiri lah. Sebab ayah tu ayah sesuang. Isteri dia yang 4 ni, umpama ibu tiri. Kalau ibu tiri ni ada anak-anak daripada suami yang lain, tak ada kena-mengena dengan budak ni. Ada apa? Nak tanya pening tak boleh nak tanya. Jadi dia ada bini pak. Kalau lelaki tu tak kahwin lagi, nak jadi ayah sesuang, waktu bik susu aku kopek dia tu. Dan sekarang ni lelaki tu tak ada bini lagi, nak jadikan susuang. Itulah cocok lah biar lelaki tu kopek dia kalau susu. Tak ada lah tunya. Kalau lelaki tu nak bela anak angkat, boleh je cari adik-beradik dia beri susu. Dia jadi bapak saudara susuang. Itu je lah. Dok lah. Itu bawa soalan tu.
Oh, tu salah campur bening dah tu. Dah. Oh, tak berkahwin lagi lelaki ni. Nak jadikan budak ni anak susuan. Tu kata cocok biar bapak tu kalau susu kok kopek dia. Jadi kalau dah lah dia tak ada bining tapi nak bela anak angkat. Dia nak bela anak angkat. Dia simpati ke macam mana ke, anak kawan dia mak ayah dia meninggal ke, Allah kecil budak ni, dia nak bela lah budak ni. Nak jadikan anak angkat, cari adik-beradik lelaki tu. Beri susu. Jadi lelaki tu akan jadi apa? Bapa, saudara, susuan, mahram. Tapi sulit sedikit lah. Bila lelaki tu berkahwin nanti, perempuan bukan mahram ke budak ni. Bapa tu berkahwin, boleh anak baru, tak ada kaitan dengan budak anak saudara susuan ni. Tu jadi sempit sikit lah. Tapi setakat lelaki tu dengan budak ni boleh jadi bapa, saudara, susuan. Ni lelaki nak bela anak angkat, nak jadikan mahram dengan dia. Biarlah bukan nama ayah susuan pun. Nak jadi ayah susuan ada bini tak tahu. Dia suruh adik-beradik dia ataupun anak saudara dia beri susu. Lah anak saudara beri susu, dia jadi datuk saudara susuan. Janji mahram atas dia seorang. Tapi apabila sulitnya, bila lelaki tu berkahwin dengan pasangan isteri, maksud tu belum berkahwin, boleh anak-anak apa semua tu. Tu dia jadi mahram lah. Tapi lepaslah bagian dengan lelaki jadi bapak saudara susuan ke, datuk saudara susuan ke, okey dah. Mana? Itu bicara bab susuan. Tu kena bicara tajuk asing tu, tajuk betul-betul tu. Hak berkaitan dengan yang diharamkan mahram dengan sebab susuan. Cuma rekah cerita tadilah hadis Bukhari Muslim, yahrumu minar rada ma yahrumu bin nasab. Haram daripada susuan oleh barang yang haram dengan sebab keturunan. Sama saja, bezanya tidak wajib nafkah, tidak pusaka mempusakai. Itu yang beza dianya. Hukum sama sahaja. Dia kalau ayat Quran kok bicara bab nasab, bicara bab susuan apa semua tu, surah An-Nisa ayat yang ke 23. Panjang ayat tu bicara bab mahram dengan sebab keturunan dan juga mahram dengan sebab susuan. Macam contoh yang sebut kuliah terdahulu. Kalau kata tak kilah ibu meninggal ke, ibu sakit ke, jadi kakak ambil adik dia dipelihara. Kakak ni ada suami, abang ipar lah. Kakak dia suami iaitu abang ipar. Jadi ibunya mati, ibunya sakit, jadi tak ada siapa nak pelihara, takkan suruh ayah. Maka kakak yang ambil pelihara adik kecil yang baru lahir. Jadi suami dia tu abang ipar bukan mahram. Maka kakak bagi susu lah, biar 5 kali kenyang. Bila kakak bagi susu 5 kali kenyang, maka abang ipar jadi bapak susuan. Anak kakak dah using. Anak kakak tu jadi anak saudara dan juga adik-beradik susuan. Anak kakak tu tak ada masalah sebab akan jadi anak saudara kepada adik kecil dia ni. Suami dia tak abang ipar tu bermasalah sebab ajnabi. Bila kakak tu bagi susuan, jadi abang ipar tu jadi ayah susuan. Anak pada kakak, anak saudara kepada budak ni dan juga jadi adik-beradik susuan. 2 pangkat jadinya. 2 pangkat jadinya. Dah, itu semua nak pelihara hukum belaka tu. Nak pelihara hukum di masa akan datang. Nak pelihara hukum di masa akan datang. Sebab apa? Sebab kalau bukan mahram, ajnabi ni go. Jadi, lah. Banyak perkara lah jadinya yang nak kena jaga. Banyak perkara nak kena jaga.
InsyaAllah lah. Sekarang ni orang pandai belaka dah. Orang pandai belaka dah. Dia tahu dah hukum hakam apa semua. Bukan kalau orang pelihara anak angkat apa semua, dia tahu dah macam mana cara nak buat. Kalau terlepas dah dianya sebab budak tu besar dah, dia akan jagalah batasan aurah. Sekarang orang belajar sedikit, orang tahu dah. Dulu mungkin agak tertutup sikit lah mungkin. Dahulu mungkin tertutup sedikit. Atau dengan berambil-ambilan seperti menantu dan mertua. Ni terhad. Musaharah terhad. Berambil-ambilan ni, menantu mertua ni ambil anak. Berkahwin dengan anak dia, jadi menantu mertua lah. Satu laginya, jadi ayah tiri, ibu tiri, anak tiri. Itu boleh panggil berambil-ambilan juga. Dipanggil musaharah. Pada ni berkahwin dengan anak, jadi orang tua tu jadi mertua dengan menantu. Berkahwin dengan ibu ataupun ayah, dia jadi tiri, bapa tiri, ibu tiri, anak tiri. Berkahwin dengan anak, dia berkait dengan mertua menantu. Mahram tapi dia terhad. Setakat tu saja, tak lagi jauh. Cuma bezanya berkahwin dengan anak, bezanya berkahwin dengan anak, ibu mertua, bapa mertua, mahram serta merta. Itu beza dia. Mahram serta merta. Ada ni. Berkahwin dengan anak, ibu mertua, bapa mertua dengan menantu, mahram serta merta. Dia berbeza dengan berkahwin dengan ibu. Ibu yang sudah ada anak. Berkahwin dengan ibu yang sudah ada anak. Anak tu menjadi mahram apabila ibu tu disetubuhi oleh bapa, oleh suami dia, boleh jadi mahram. Itu beza. Sekarang berkahwin je dengan anak pada ni, ibu bapa pasangan ni mahram serta merta. Lepas berkahwin dua orang ni, dia berkelahi macam mana pun tak tahulah, cerah lalu dah. Belum sempat bersama, bercerah. Maka tak ada iddah lah. Pandai tak ada iddah sebab dia belum bersama. Masuk bilik untuk berjabat tangan, bercerah. Kena ilmu sihir ke apa tak tahulah. Maka tak ada nak rajak dah. Oh, saya rajak semula. Tak ada iddah sebab dia belum bersama. Betul macam mana? Yang perempuan ni keluar bilik tu, cari pula lelaki mana. Siapa nak nikah sama saya? Boleh lah. Ada ni. Dah ayah dia sebelah lembu sekor. Banyak nak duit ayah dia. Jumpa dengan suami dia tu, suami dia cerah lalu dia. Dia laku juga. Dia bukan uduh. Dia pun keluar bilik, cari pakwa lama dia. Dia pakwa ramah sebelum nikah dengan lelaki ni. Mana? Nikah? Nikah. Pakai jamu tu je. Hak lelaki cerah dia tu, perambak balik. Kajang kot tikak. Itu rumah perempuan, bukan rumah dia. Perambak balik Hak dah rumah tu, wari-wari perempuan belakang tu. Anak-anak perempuan belakang. Hak anak-anak lelaki tak ada tu, baru ngata tu. Perambak. Lepas tu, selas pinggang, perambak. Nak balik ngapa? Balik ngegerek ngapa pun. Yang perempuan ni pun, nikahlah dengan hak dia kenal, hak ramai-ramai, hak ada bekas boyfriend dia tu. Apa lagi? Dah, lembu sekor tumbang, banyak mana dah ajar lebih duit. Tak ada. Dan lelaki ni, dia cerah sahaja. Saya nak rajang. Dia nak rajang. Dia kena nikah lain. Dia kena mas kahwin lain. Boleh lah, boleh.
Keluar semula, mana Tok Imam balik, mari semula Tok Imam. Nikah hari kedua. Mas kahwin lain, bukan mas kahwin tadi. Boleh 2 kali mas kahwin. Ada ni. Dia belum bersama. Tak ada lah edah 3 kali suci, tak ada lah. Jangan awak sama pula dengan lepas sahaja akad nikah. Okey, okey. Mari orang tembok menantu lelaki. Belawang ni berebut. Anak dara ni comel sangat ni. Mari orang tembok menantu lelaki. Matilah kawan tu. Ini pernah berlaku ni, belum berlaku di Thailand. Yang ayah perempuan ni pun nak carilah orang lelaki lain pula ganti balik sebab menantu dia mati dah ni dah. Sembelih lembu, sembelih kerbau dah. Tak boleh. Dia belum bersama. Tak boleh. Dia ada iddah wafat. 4 bulan 10 hari. Dia belum bersama. Kalau cerai hidup, tak ada iddah. Kalau cerai mati, ada iddah wafat. 4 bulan 10 hari. Maknanya bapak isteri ni, lepas menantu dia kena tembok. Dan ni berlaku sungguh. Dia jadi nak cari lelaki lain lah, nak ganti balik ni. Tak boleh. Kalau berkahwin, masuk dalam bilik, balah bercerai, bolehlah cari lelaki lain, ganti balik. Sebab tak ada iddah. Sebab dia belum bersama. Cerai hidup. Cerai mati ada iddah walaupun belum bersama. Kita faham tak? Cerai hidup, cerai mati kan? Cerai hidup, cerai aku tolak akan nikah tu nah. Cerai mati ni, dia mati. Itu cerai mati. Cerai mati ni faham tak? Yang tengah mati tu, aku cerai kamu. Bukan. Oh, tengah-tengah nazak dicerai bini. Tu cerai hidup orang panggil. Cerai mati ni bukan matilah mati. Ada pun cerai mati walaupun belum bersama, dia ada iddah wafat. Dia ada iddah wafat 4 bulan 10 hari. Tak boleh tu. Tu tak boleh nak nikah lalu. Apa beza dengan cerai hidup belum bersama tak ada iddah, cerai mati belum bersama ada iddah wafat pula tu 4 bulan 10 hari. Dia hukum agama ni ada hukum yang ta'alluliyun. Hukum yang mana kita boleh sebut kerana dia. Elah dia, kerana dia. Kalau dia sudah bersama, bercerai, kena ada iddah 3 kali suci untuk memastikan tidak bercampur benih. Dia cerai hidup, belum bersama, tak ada iddah sebab belum ada benih lagi. Nampak tak? Itu mudah nampak. Kalau dia sudah bersama dah malam pertama tu, esok dia bercerai. Iddah 3 kali suci. Sebab dia sudah bersama, sebab takut bercampur benih. Itu elah dia, kerana kenapa ada iddah 3 kali suci. Tapi kalau belum bersama, bercerai, tak ada iddah. Boleh sebut. Sebab dia belum bersama. Masalah sekarang ni, dia cerai mati, belum bersama juga. Ada ni, belum bersama juga. Kenapa ada iddah? Ini dia panggil ta'abudiyun. Kalau ta'abudiyun, perintah syariat yang kita tak boleh nak sebut ilah kerana. Kan kita banyak ta'abudiyun kan? Perintah agama yang kita hanya turut semata-mata mengabdikan diri akan Allah, tak boleh sebut kerana. Boleh sebut kerana. Kenapa sembahyang 5 kali? Sebut kerana. Kenapa subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat? Boleh sebut kerana. Dipanggil ta'abudiyun. Ada ni. Kenapa buku di Arafah? Kerana apa? Ta'abudiyun. Kenapa sa'i, Safa Marwah? Ta'abudiyun. Itu banyak hukum yang ta'abudiyun. Ta'aluliyun kita boleh sebut kerana. Kenapa syariat membenarkan jual beli? Kerana. Kenapa syariat mengharamkan riba? Kerana. Ada kerana. Boleh sebut kerana. Jadi tadi sudah bersama, ada iddah dari suci, boleh sebut kerana. Dia cerai hidup tapi belum bersama, tak ada iddah, boleh sebut kerana.
Tapi dicerai mati belum bersama. Kenapa ada iddah? Tak disebut kerana. Dipanggil ta'abudiyun. Dia bukan kerana. Cuma ada setengah ulama letak kerana. Apa kerana? Kerana untuk memuliakan arwah suami dia walaupun belum bersama. Tapi tetap suami dia. Itu ada ulama letak kerana. Kenapa cerai mati belum bersama, ada iddah wafat? Kerana memuliakan arwah suami. Walaupun belum bersama, itu tetap suami kamu. Maka kena ada iddah wafat untuk menghormati suami. Jadi apabila berkahwin saja dengan anak, saya nak ceritanya, ibu bapaknya menjadi mahram serta merta. Walaupun belum bersama, bercerai hidup sekalipun, ibu mertua, bapak mertua tetap mahram kepada menantu. Dan sekarang ni kita nak cerita tadinya, pasangan ni, dia berjumpa, berbalah, bercerai. Tak ada iddah. Tetapi ibu bapa mertua mahram selama-lamanya. Ada mahram selama-lamanya. Anak dia ni belum bersama lagi dengan menantu dia. Dah. Akad nikah sahaja ibu bapa tu mahram lalu dah selama-lamanya. Berbeza dengan anak tiri. Berbeza dengan anak tiri. Anak tiri ni menjadi mahram. Anak tiri menjadi mahram apabila ibunya bersama dengan lelaki tersebut. Baru menjadi mahram bapak tiri tu. Ada ni. Maknanya kalau bapak tiri tu berkahwin dengan janda yang ada anak perempuan, tiba-tiba lepas berkahwin dia tengok anak tiri dia comel. Dia pun cerai mak tiri, ambil anak tiri. Tak apa, sebab bukan mahram, sebab dia belum bersama. Ada ni. Kepening kau? Mana? Mudah sikit. Tadi mudah juga, apa mudah payahnya? Ni mudah sikit. Dan sekarang ni berambil-ambilan. Ambil anak, mak ayah jadi mahram. Ambil mak, anak dia jadi mahram. Ambil anak, itu dipanggil mertua. Ambil mak, itu dipanggil anak tiri. Yang beza mahram mertua dengan anak tiri ni, ambil anak, mertua, mahram serta merta walaupun bersama. Beza dengan berambil-ambilan ambil mak. Ambil mak, anak perempuan mak tu bukan mahram lagi, melainkan lepas lelaki ni bersetubuh dengan isteri dia ada anak perempuan ni. Lepas bersetubuh dengan mak ni, barulah anak tu, anak tiri menjadi mahram. Mana? Allah, biasa kita ni benda pekoh benda senang. Benda pekoh benda senang je. Tak sekarang ni, waktu saya cerita tadi, apabila dua pasangan ni bercerai belum bersama, tak ada iddah, saya nak ceritanya apa? Mak ayah mertua tu mahram dah selama-lamanya, walaupun pasangan tu belum sempat bersama, berkelahi, bercerai. Mak ayah mertua tetap mahram dah. Berbeza dengan ambil ibu, berkahwin dengan janda yang ada anak perempuan. Dia berkahwin dengan ibu, lelaki tu dengan anak perempuan janda tu, isteri dia baru ni, belum jadi mahram. Lepas dia bersama, bersetubuh dengan ibu ni, barulah anak tiri tu menjadi mahram. Maknanya kalau dia tak bersama dengan ibu, dia cerai ibu, dia boleh ambil anak tu. Boleh ambil anak semata? Boleh lah. Sebab dia cerai dengan ibu, belum sama, nak mana ada iddah dengan ibu. Ada ni? Dia cerai ibu, belum bersama, ada iddah ke tak?
Tak ada iddah. Maka lelaki ni boleh ambil anak bekas isteri yang dicerah. Anak tiri. Belum mahram lagi sebab dia belum bersama lagi dengan ibu budak tu. Mana? Oh, kita kena banyak berehat gini ni. Kena banyak berehat. Nampak letih, nampak. Letih. Tak suruh kalau ilmu payah letih juga. Tapi biasa pekoh ni ilmu senang. Ilmu senang je. Payah kok mana? Mana mak? Oh, gila lah mundur tak menyusu pula dah. Oh, kan ada cerita berambil-ambilan mertua ataupun anak tiri. Jadi mak saudara menyusu budak tu. Kita lelaki tak ada bini, ambil anak angkat, suruh mak saudara menyusu. Jadi anak susuan mak saudara. Anak susuan mak saudara lah. Anak susuan mak saudara. Betul tak? Dia tanya soalan, dia pening pula. Sekarang ni lelaki ni tak ada isteri, dia ambil anak angkat. Disuruh mak saudara dia beri susu. Berarti budak tu jadi anak susuan ibu saudara. Ya? Anak tanya mak. Anak kandung ibu saudara mahram ke tak? Anak kandung ibu saudara mahram ke tak? Anak kandung ibu saudara kita mahram ke tak? Kau tak kenal anak kandung ibu saudara? Siap dah lah hari ni. Tak kenal anak kandung ibu saudara, beratlah. Nama apa anak kandung ibu saudara? Kenal sepupu. Sepupu mahram ke tak? Tak mahram ajnabi. Anak susuan ibu saudara pun ajnabi jugalah. Cipir dia mudah je. Kita lelaki nak ambil anak angkat, tak ada isteri, kita suruh ibu saudara kita beri susu. Jadi budak tu jadi anak susuan ibu saudara. Mahram ke tak? Tukar. Anak susuan kepada anak kandung ibu saudara. Mahram ke tak? Tak, sebab dia sepupu. Maka anak susuan ibu saudara samalah. Bukan mahram ajnabi. Itu kata sipir dia mudah. Sebab kita keturunan ni kita mudah cerita mahram tak mahram. Susuan hanya sipirkan dengan keturunan. Apa kali dah baca hadis muttafaqun alaih tu? Ma yahrumu bir rada, yahrum bir rada, ma yahrumu bin nasab. Haram dengan haram dengan suang oleh barang yang haram dengan kandungan dengan keturunan. Yahrumu minar rada, haram daripada susuan ma yahrumu bin nasab, oleh barang yang haram dengan keturunan. Tu sahaja. Jadi balik kalau kata ibu saudara kita beri susu, jadi budak tu jadi anak susuan ibu saudara. Tukar-tukar. Macam mana dengan anak kandung ibu saudara? Sepupu baru kenal sepupu. Tadi tak kenal sepupu. Tak kenal anak kandung pada ibu saudara. Pening orang kita ni. Lain kali kalau jumpa orang, siapa tu? Itu anak kandung ibu saudara saya. Biar orang pening. Jumpa orang jalan. Siapa? Dia ni anak kandung ibu saudara saya. Biar orang, mentang-mentang dia mengaji pelik dah dia ni. Anak kandung ibu saudara awak. Lah. Dia ni. Sepupu lah. Maka dia orang terajang dia orang. Nak buat pening orang ni. Boleh tau? Buat pening. Siapa? Anak kandung. Kan ni? Nah ni, siapa ni? Ini anak kandung mak dengan ayah saya. Mana kira? Jalan orang tanya. Siapa ni? Anak kandung mak ayah saya. Dia ni. Adik-beradik mung lah. Biar bunyi pelik sikit. Orang tanya, siapa? Anak kandung mak ayah saya. Orang pun mikir, anak kandung mak ayah mung. Dia pun sedar lah. Mung ni, nak perakat orang ni. Ni tu binatang.
binatang ni. Hok main kat aku. Binatang dah nak marah. Oh, binatang nak main kat aku dia ni. Pening aku dengar. Anak kandung mak ayah dia. Dah menampi siapa lagi. Dia lain kalau kita lelaki nak ambil anak angkat, suruh adik-beradik kita. Adik-beradik kita beri susu. Anak adik-beradik kita, anak saudara. Anak susuang adik-beradik kita, anak saudara susuang. Kita suruh. Tadi suruh mak saudara, tak jadi. Kena suruh anak saudara. Jangan suruh mak saudara. Memang tukar mak saudara, dia jadi pening tu. Suruh mak saudara tak boleh dia jadi sepupu susuang lah kalau kita kata tak ada mahram. Suruh anak saudara sebut tadi kan. Kita lelaki tak ada pasangan, kita nak jadikan budak ni mahram kita, ambil adik-beradik lelaki, adik-beradik kita. Saya sebut tadi kan, ataupun ambil anak saudara kita. Jangan ambil mak saudara. Ambil anak saudara kita. Bila anak saudara kita beri susu, dia menjadi anak susuang anak saudara kita. Macam mana dengan anak kandung anak saudara kita? Dengan kita. Cucu saudara. Kalau anak kandung pada anak saudara kita mahram, anak susuang anak saudara kita pun mahram jugalah. Anak kandung pada mak saudara kita ajnabi sepupu, anak susuang mak saudara kita pun ajnabi juga sepupu. Waktu kata letak dua tu je. Tak ada payah-payahnya. Tu suruh mak tanya duduk depan, dia tanya gitu pula. Tapi sebab ikut dia tanya dah. Sebab apa beza? Kita lelaki tak ada pasangan nak ambil anak angkat, beri adik-beradik kita beri susu je lah. Beri anak saudara kita beri susu, okey je. Kalau suruh mak saudara kita beri susu, tak sama dengan anak saudara. Sebab anak kandung anak saudara mahram. Anak ni cucu saudara. Anak kandung mak saudara kita ajnabi sebab dia sepupu. Mana? Hak ni rasa-rasa tak perlu catat pun. Dah. Perlu nak kena catat ke? Rasa-rasanya. Perlu nak catat ke tak? Tak perlu. Kita dengar tu. Apa nak payahnya? Apa nak payah? Sesuai gu dengan kandung. Dah. Keturunan nasab. Sebab kita nasab kita sahih. Hak nasab haram ni kan sahih kan, adik-beradik, mak saudara, anak saudara, cucu saudara, tok, nenek, mak saudara, bapak saudara, datuk, macam-macam. Hak kita kenal, hak mahram kita dengan keturunan. Hak memang kita pasih. Hak tadi, hak timbul boleh bersalang kedok tu kerana kita tak kenal mana dia. Orang tua ni siapa sebenarnya? Datuk saudara kamu. Dia sebenarnya bukan tak tahu boleh bersalang kedok, batas semai kedok, bukan. Dia tak tahu pakak sebenarnya. Orang tua ni tak pernah tengok. Siapa dia ni? Tu timbul boleh berjabat tangan kedok dengan mak cik ni. Boleh, tu datuk saudara kamu. Bukan kita tak tahu hukum. Kita tahu hukum, kalau tahu datuk saudara, kita tahu dah boleh jabat tangan. Yang kita tanya kerana kita tak kenal orang tu, tak pernah tengok, kita tahu apa hubungan kita dengan dia. Tu tanya boleh jabat tangan kedok tu. Bukan kita tahu hukum, kita tahu sangat. Mak saudara, tok saudara. Tak ada tok saudara? Tak ada? Datuk saudara tak ada? Datuk saudara ni ialah kadang-kadang tak berapa nak ada lah, sebab biasa tok kita mati, adik-beradik dia pun tak ada juga. Gitulah biasanya. Sebab dia datuk saudara ni, mak ayah kita tak ada dah. Adik-beradik dia pun, adik-beradik dan toki kita, nek kita tak ada dah. Adik-beradik toki kita tak ada lagi lama. Gitulah. Melainkan kalau toki tu ada adik-beradik hak muda-muda. Sebab tok nyang dulu bini muda boleh anak kecil. Faham tak ni? Faham tak? Tok nyang kita dulu berkahwin muda. Jadi ada adik-beradik toki kita tu kecil-kecil lagi. Itu boleh jadilah datuk saudara, nenek saudara. Ada. Pak nyang kita dahulu.
Ni cerita saya sendiri. Saya ada nenek saudara. Kita tak panggil nenek, panggil tok tok saudara, tak panggil nenek. Ada nenek saudara yang tua setahun daripada saya. Ya, ianya dah ibu saudara mak saya. Dengan saya ni, kau dengan kakak saya, tua kakak saya lagi daripada nenek saudara ni. Nenek saudara ni mak saudara mak saya. Sebab apa? Nyang saya nikah muda kemudian, boleh anak kecil pula kemudian. Saya masa duduk sekolah dahulu, saya tingkatan 1, nenek saudara saya tingkatan 2. Asrama lelaki sebelah sini, asrama perempuan belah belakang masa tu. Saya bisa berjumpa lah dengan nenek saudara saya tu, tok saudara lah. Orang duduk tanya, siapa tu? Mula-mula saya cerita apa? Saya cerita tok saudara. Pengong orang. Tok saudara apa dia? Tingkatan 2, saya tingkatan 1. Apabila orang payah nak cerita, awak tanyalah kali siapa tu? Mak saudara saya. Barulah orang senyap. Sebut mak saudara baru senyap. Sebut tok saudara orang bengong. Pandai ni? Tak, dia tok saudara saya. Mak saudara pada mak saya. Dia tua setahun daripada saya. Tu saya. Hak kakak saya, tua daripada tok saudara lagi. Ni. Hak sepupu saya lebih besar lagi tu, tua daripada tok saudara lagi. Bukan mak saudara. Kalau anak saudara tua daripada mak saudara, tak pelik. Tu. Anak saudara tua daripada mak saudara, pelik apa? Ni, cucu saudara tua daripada tok saudara. Dah nyang bini muda. Kena nyang. Tok nyang lah nak kata no. Moyang. Tak panggil moyang. Nyang. Nyuk. Nyang, nyuk gitulah ada kata no. Saya suka orang muda. Orang muda kan reti nyang, nyuk. Nyang naik atas, nyuk atas lagi. Jadi payah. Siapa tu? Tok saudara. Tok saudara, orang pening. Akhirnya payah bahasa Orang lain pula tanya, siapa tu? Mak saudara. Clear. Mak saudara clear lalu. Mak saya clear lalu. Kalau sebut tok saudara, orang payah bahasa. Jadi kita jaranglah tok saudara tu. Mahram lah. Tapi kita tahu tak mahram? Kita tahu. Jadi sesuang samalah. Tukar sahaja. Jadi kita balik persoalan tadi. Berambil-ambilan. Allah, kita minggu ni. Mana tajuk kitanya? Tajuk kita perkara yang membatalkan wuduk. Ke mana? Bukan tajuk kita perkara yang membatalkan wuduk. Jadi dalam kitab wisyah ada bab ni, bab munakahat pula dalam kitab wisyah ni. Kan bab mahram ni dalam bab munakahat. Ada ke kitab wisyah ni kitab bab semayang je? Ni bicara bab batal wuduk je. Bicara bab batal wuduk. Kita ngaji kitab kan gitu ada. Kena nak perhabis kitab. Lambat nak habis kitab. Kan gitu. Nak perhabis kitab. Tak kiralah. Boleh ilmu kitanya. Berambil-ambilan kalau mertua nikah je mahram serta merta. Berambil-ambilan kalau anak tiri menjadi mahram apabila menyetubuhi akan ibunya. Pada ni. Bila menyetubuhi akan ibunya, baru jadi mahram. Kalau belum menyetubuhi ibunya, anak bukan mahram. Dia ginilah, bezalah kalau kita sama berambil-ambilan belaka. Ni ambil anak mak ayah mertua, ambil mak anak tiri, sama saja berambil-ambilan. Faham tak ni? Ambil anak mak ayah mertua, ambil mak, ambil ayah anak tiri. Pasangan ada anak lah, jadi anak tiri. Faham tak ni? Sama je berambil-ambilan. Ambil anak mak ayah mertua, ambil mak ayah anak tiri. Kenapa jadi hukumnya berbeza? Mertua mahram serta merta, anak tiri mahram apabila disetubuhi oleh bapak dia. Disetubuhi oleh bapak dia tu samalah. Dalilnya dalam surah An-Nisa ayat ke-23 juga. Dalil Quran berkaitan dengan
perempuan yang ibu yang disetubuhi oleh ayah tu, barulah anak tu menjadi mahram anak tiri. Dia hikmah dia gini. Dia bila berkahwin dengan anak, pandai ni, dulu kan dia malu-malu kekok kan. Dia malu-malu kekok. Jadi mak mertua lah yang mari perapat dengan menantu ni. Dulu kan dia malu kan, orang sekarang ni Allah hilang dah malu, belum berkahwin hilang dah malunya. Mana belum berkahwin hilang dah kemaluan dia. Bukan kemaluan tu, malu dia tu hilang dah. Belum berkahwin hilang dah kemaluan. Dulu dah berkahwin dikira tak kenal. Jadi masa berkahwin tu pasangan ni agak malu. Jadi biasa mula-mula ni kalau menantu lelaki ni dia lebih kepada mak ayah mertua dulu. Jadi mak ayah mertua ni lah yang ni rapat dengan menantu lelaki bawa pada anak perempuan dia. Sekarang ni lelaki tak kenal budak perempuan ni, isteri tak kenal suami dia ni. Bila tinggal di rumah tu, lelaki ni akan terpinga-pinga. Ada ni. Maka lelaki ni biasanya yang terlebih dahulu dia rapati adalah mak ayah mertua. Maka mak ayah mertua lah yang berperanan pujuk lelaki ni yang nampak kekok malu ni untuk dipertemukan dengan anak dara dia. Anak dia tu lah yang menjadi isteri pada lelaki ni. Itu hikmah dia. Maka mak ayah mertua ni mahram dah walaupun dia belum bersama dengan anak kepada mertua dia ni, isteri ni. Itu hikmah dia lah. Ada ni hikmah dia gitulah. Orang dulu kan nikah 2-3 hari seminggu tak jumpa lagi, pakat lari. Ni cerita dulu, bukan cerita sekarang. Jadi yang berperanan ni siapa? Mak ayah mertua yang berperanan. Kalau mak ayah mertua tidak dihukumkan mahram kerana belum bersama dengan anak tu, susahlah nantinya. Mak mertua tolonglah menantu lelaki ni. Payah sangatnya lah. Anak perempuan ni malu. Akhirnya tinggallah anak tu ambil mocik sudah nikah dengan mak mertua lalu payah sangat. Tu nikah dengan anak dia. Anak dia ni wak malu wak lari. Mak mertua pula comel lagi. Keneng di mak mertua. Budak lelaki tu cerai anak ambil mak mertua. Tak boleh. Mahram dah. Walaupun belum bersama. Ke kelakar bunyi. Dah anak perempuan tu wak payah sangat. Mak mertua ni wak baik sangat. Cerai anak ambil mak. Dah. Mahram dah. Tak boleh dah. Sebab walaupun belum bersama. Adapun lelaki yang berkahwin dengan perempuan yang ada anak perempuan, berkahwin dengan janda ada anak, maka lelaki ni dengan janda dengan isteri dia ada anak ni tak ada kena-mena pun dia dengan budak tu. Tak ada kena-mena. Hak tadi kalau berkahwin dengan anak, mak ayah berperanan untuk buat baik dengan menantu hak baru-baru mai ke rumah ni. Mak ayah ada peranan. Adapun kalau lelaki berkahwin dengan janda yang sudah ada anak tu tak ada kena-mengena pun. Bukan kata anak tu akan pujuk ayah tiri baik dengan mak dia, tak ada kena-mengena. Adapun kalau mertua ni memang dia ada kena-mengena. Dia nak jaga menantu dia ni sebab menantu dia belum boleh kenal molek lagi anak isteri dan anak perempuan dia ni. Itu hikmah dia lah. Adapun kalau lelaki nikah dengan perempuan yang ada anak tak ada peranan apa pun maka anak tu belum jadi mahram melainkan selepas bersetubuh dengan ibu budak ni, anak perempuan ni, barulah anak perempuan tu jadi anak tiri, baru jadi mahram. Mana kalau dicerai mak tiri dicerai isteri dia belum bersama, maka anak isteri dia tu bukan mahram, dia boleh kahwin dengan anak tiri, macam anak tiri lah. Pada dia. Ke mana? Letih nampak? Tak letih? Takut letih. Beri banyak-banyak kan? Apa? Lepoh. Limpah. Kita panggil apa? Lepoh dah. Allah, lepoh dah air tu. Lepoh dah. Lepoh. Limpah tu lah. Limpah. Banyak sangat. Limpah jugalah.
Terkeluar nantinya. Anak tiri kita dengan mak ayah kita. Tu sebut dah. Kalau tiri, kalau mertua, berhenti setakat tu je. Cuma kalau mertua ni naik ke atas, mahram belaka. Naik ke atas. Ayah mertua, tok mertua, nek mertua, nyang mertua, naik ke atas. Tapi turun ke bawah, tak ada kena-mengena. Mertua tak ada anak tak? Mertua tak ada anak ke tak? Ada anak. Marah ke tak? Kita dengan anak mertua kita panggil ke apa? Takut ada jawab pula tu. Tak, kalau mertua dia naik ke atas. Mertua, tok mertua, nek mertua, nyang mertua naik ke atas. Turun ke bawah, tak ada. Anak pada mertua kita, ipolah mana nak mahramnya. Adik-adik mertua kita, kan ada. Ibu saudara mertua, adalah dah ibu saudara mertua, tapi bukan mahram, tak kena mengena. Sama dengan tiri. Tiri ni hanya mahram anak tu sendiri, kemudian turun ke bawah, bukan naik ke atas. Mertua tadi naik ke atas, bukan turun ke bawah. Kita ada 20 minit lagi ni. Habis masa lagi ni. Ada tak? Sekarang ni mertua, mahram kitanya dia, dan naik ke atas. Turun ke bawah, tak ada kena-mengena. Adik-beradik mertua, tak ada kena-mengena, ajnabi. Kalau anak tiri, yang mahramnya anak tiri dan turun ke bawah, cucu tiri, cicit tiri, cuik tiri, tu mahram. Naik ke atas, mak ayah kepada bapak tiri, tak ada kena mengena. Anak tiri ni berkahwin pula, ada pasangan. Anak tiri ni berkahwin pula, ada pasangan, menantu, tak ada kena mengena, ajnabi, bukan mahram. Ada ni. Anak tiri ni ada adik-beradik yang lain. Adik-beradik mak yang lain. Adik-beradik dia, adik-beradik sebapak dan mak yang lain. Maka sama juga, tak ada kena mengena dengan bapak tiri. Tak ada kena mengena. Jadi bapak tiri dengan anak tiri ni hanya mahram turun ke bawah saja. Tidak sama sekali naik ke atas. Hak naik ke atas itulah yang bukan mahram. Itulah cerita P.Ramlee. Itu cerita P.Ramlee. Hak keluarga 69 tu. Ini saya pernah peringat dah dahulu. Saya pernah bicara dalam radio. Tiba-tiba benda ni menjadi satu isu. Menjadi satu isu lah. Isunya macam mana, jadi orang ni, dia kejut. Salah kita ni kok mana? Kita letak pangkat tu tak betul. Datuk tiri, cucu tiri, kita sebut mahram. Bapak tiri, datuk tiri, anak tiri, cucu tiri, kita sebut mahram. Betul? Betul tak ni? Anak tiri, bapak tiri mahram lah. Datuk tiri, mahram. Cucu tiri, mahram. Tiba-tiba kita datuk tiri, cucu tiri ni tak kena. Bukan pangkat dia, kita kata datuk tiri juga. Waktu dia pun orang nak jadi salah faham. Mana datuk tiri? Cucu tiri mana? Anak tiri dia ada anak. Dia berkahwin dengan pasangan yang ada cucu. Tu bang datuk tiri, anak tiri. Anak tiri dia beranak, cucu tiri. Mana masa dia berkahwin, anak tiri dia kecil, budak beranak lagi, tak kahwin lagi. Anak tiri dia berkahwin, boleh cucu tiri. Ataupun datuk tiri, nenek tiri ni, cucu tiri ni, dia berkahwin dengan pasangan tua yang ada cucu. Dia berkahwin sama tua ni. Ni ada anak cucu ke bawah, ni ada anak cucu ke bawah. Jadi anak tak anak tiri,
cucu tiri. Anak tiri, cucu tiri. Ni orang tua berkahwin yang sama-sama sudah ada anak, ada cucu. Jadi cucu kepada pasangan dia, cucu tiri. Cucu pada pasangan sebelah ni, cucu tiri. Tu, cucu tiri. Tiba-tiba anak tiri mahram, ayah tiri mahram, ibu tiri mahram. Dia pergi kepada datuk tiri tu, ayah mak kepada ayah tiri, ayah mak pada mak tiri. Dia panggil ayah datuk tiri. Tak betul gitu, itu kan datuk tiri. Oh, jadi salah pemahaman. Sekarang anak kita ada anak tiri. Kita mak ayah ni bukan datuk tiri. Ada? Belajar dengan P. Romli lahnya, keluarga 69. Belajar dengan cerita P. Romli tu. Air Tompe dengan Mino, dengan Siti. Tu. Dengan Siput Sekawak tu lah, pergi belajar tu. Sekarang, anak berkahwin dengan pasangan yang sudah ada anak. Menantu tu janda, jadi ada anak. Jadi bila anak kita berkahwin dengan janda yang ada anak, anak kita dengan anak janda tu jadi anak tiri. Mahram selepas bersetubuh. Mak ayah kepada lelaki ni tak ada kena-mengena, tak panggil datuk tiri. Ni silap orang kitanya, dia panggil datuk tiri. Ada ni silap perkataan. Macam beginilah. Adik-beradik tiri. Pun tak pandai sebut juga. Ni adik-beradik tiri ni, adik-beradik tiri, adik-beradik mak lain, adik-beradik ayah lain. Tahu adik-beradik tiri. Itu adik-beradik sebapak, adik-beradik seribu, adik-beradik tiri mana? Adik-beradik tiri ni, lelaki ada anak, berkahwin dengan perempuan ada anak. Dua ni adik-beradik tiri yang ianya dah ajnabi, boleh berkahwin. Lelaki ada anak, berkahwin dengan perempuan ada anak. Pada ni, anak dengan anak dipanggil adik-beradik tiri yang ianya dah ajnabi, boleh berkahwin. Ada pun adik-beradik sebapak lah. Adik-beradik seibu lah. Tak panggil adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri dia panggil apa? Adik-beradik anjing dia panggil. Suka lah. Dan lelaki ada anak, perempuan ada anak, dia berkahwin. Adik-beradik dia panggil adik-beradik anjing dia panggil. Adik-beradik tiri. Tu ajnabi boleh berkahwin. Kita tahu adik-beradik sebapak, adik-beradik tiri. Tahu. Adik-beradik seribu, adik-beradik tiri. Mana adik-beradik seribu sebapak ni, dia ada berkait dengan pusaka juga. Tiri tak ada kena mengena. Jadi datuk tiri ni dia berkahwin dengan pasangan yang ada cucu. Apa panggil datuk tiri? Adapun kalau anak tu berkahwin dengan pasangan yang ada anak dah, anak kita ada anak tiri. Kita mak ayah bukan datuk tiri, bukan. Orang lain. Ni hak berlaku ni. Anak dia berkahwin dengan janda. Janda tu anak kecil. Maknanya janda tu ditinggalkan oleh suami dia. Jadi lepas janda tu beranak je, anak dia pun kesiang nikah dengan janda tu. Jadi anak dia pula duduk rumah mak ayah dia. Jadi duduk mak ayah dia ni, mak ayah dia bela budak anak janda ni daripada merah lagi macam cucu sendiri. Kemudian boleh anak-anak yang lain, itu cucu kandung. Tapi budak anak janda ni bukan cucu tiri. Itu ajnabi. Dia anggap sebagai cucu kandung dia. Cucu kandung apa? Cucu tiri pun tidak. Jadi boleh daripada merah kan. Dia anggap budak ni umpama cucu kandung. Macam adik-adik yang lain. Adik-adik yang lain, anak kemudian tu memang cucu kandung sungguhlah sebab anak pada anak dia. Tapi hak sulung ni, hak anak janda ni, anak tiri pada anak dia ni, dia kata cucu tiri dan dia anggap sebagai cucu kandung. Kata anggap cucu kandung macam mana cucu tiri pun tidak. Budak tu besar dah. Apa-apa hal pun hak besar tu lah, tolong teman tok tiri ni. Dia kata tok tiri. Dan budak tu kenal tak kenal, orang tua ni dah bela dia. Nampak ni? Jadi bersalam macam biasa, duduk bersama-sama macam biasa. Aurah sebagai mahram.
Mak, ayah dengan mak nak keluar pergi makan. Adik-beradik nak keluar pergi makan. Tok malah keluar. Hak sulung ni lah hak teman tok. Hak sulung hak lelaki. Tok ni perempuan ni lah kau teman. Baiknya dia ngetuk puang ni. Lepas tahu kemudian yang mana tok tu bukan tok tiri. Allah dah. Tok lakinya pakai tudung dah lepas belajar. Pakai tudung dah. Sebab apa? Tu lelaki tu bukan cucu tiri, ajnabi, pakai tudung. Jadi budak lelaki ni jadi macam kejutan. Dia jadi macam kurang balik ke rumah. Sebab apa? Dia rasa kesian ke nek dia. Sebab kalau dia ada je, nek dia akan pakai tudung. Ada ni, dia ada je, nek dia akan pakai tudung. Jadi dia pun banyak main kat luar dah. Balik malam-malam. Sebab dia rasa macam dia mengganggu kehidupan nenek dia tu. Dulu ingat ke mahram dia. Nenek pun tak akan tudung, tak akan apa. Kadang-kadang tinggal berdua-dua sebab yang lain keluar pergi makan, nenek tak mau keluar. Yang sulung yang besar ni teman nenek ni. Ada ni dan nenek ni pun buat macam cucu kandung. Buat macam cucu kandung, macam cucu tiri pun bukan. Ada ni. Ada banyak berlaku ni. Nikah dengan pasangan yang sudah ada anak, nak tidur pergi bersalam dengan nenek. Tak boleh, itu ajnabi bukan mahram. Itu kata ambil cerita P.Ramlee. Tahu cerita P.Ramlee macam mana? Ke tak pening kau? Cerita P.Ramlee macam mana? A.R. Tompe menikah dengan nama apa? Minoh itu tau. A.R. Tompe, ayah P.Ramlee, nikah dengan Minoh. Minoh dengan P.Ramlee ni anak tiri. Ada ni? Minoh dengan P.Ramlee anak tiri, mahram. A.R. Tompe ada mertua, iaitu Siput Sarawak, Siti. Siput Sarawak ni mak pada Minoh ni. Faham tak? Jadi Siput Sarawak dengan A.R. Tompe menantu mahram ke tak? Mahram. Sebab Siput Sarawak, Minoh tu anak dia. A.R. Tompe nikah dengan Minoh. Nampak tak? A.R. Tompe ada anak lelaki P.Ramlee, anak tiri kepada Minoh, mahram. Mak Minoh, Siput Sarawak, itu bukan cucu tiri dia sebab tu dia boleh berkahwin. Tu kata balik belajar cerita P.Ramlee lah kalau pening pun. Faham tak ni? Faham? Pening juga nampak. Tak tengok cerita Keluarga 69? Kan dalam dialog kan dia kata kan. Dalam dialog tu dia kata jodoh hukum syarak sah. Tengok. Siput Sarawak ke jawab gitu tak? Hukum syarak sah. Nampak tak? Sekarang A.R. Tompe nikah dengan Minoh. Mak dia Siput Sarawak. Kenal tak Siput Sarawak? Mak dia Siput Sarawak. Jadi mak dia tu adalah mertua kepada A.R. Tompe. Sebab Minoh tu anak perempuan dia. Jadi A.R. Tompe ni menantu dia. Tapi A.R. Tompe ni ada anak. Anak A.R. Tompe P.Ramlee adalah anak tiri kepada Minoh. Ibu Minoh Siput Sarawak adakah jadi nenek tiri? Sebab Minoh dengan P.Ramlee mak tiri dengan anak tiri, betul tak? Mak tiri dengan anak tiri. Sekarang ni mak Minoh ni Siput Sarawak ni adakah nenek tiri? Tak, sebab itulah Siput Sarawak nikah dengan P.Ramlee. Faham tak tu? Kalau kita ambil A.R. Tompe nikah dulu dengan Minoh. Kalau kita ambil pula sebaliknya, P.Ramlee nikah dengan Siput Sarawak dulu. P.Ramlee nikah dengan Siput Sarawak. Faham tak ni? Minoh anak Siput Sarawak, mana anak tiri P.Ramlee. Faham? Kita ambil P.Ramlee nikah dengan Siput Sarawak dulu. Minoh anak Siput Sarawak, berarti Minoh anak tiri pada P.Ramlee. A.R. Tompe ayah P.Ramlee. Apabila Minoh anak tiri pada P.Ramlee, adakah A.R. Tompe jadi tok tiri? Tak, sebab tu dia boleh menikah. Minoh nikah dengan A.R. Tompe. Dua jalan tu boleh pergi tu. Tapi kena ambil manda dulu kemudian lah. Ambil manda dulu kemudian. Sekarang P.Ramlee nikah dengan Siput Sarawak. Siput Sarawak ada anak perempuan nama Minoh.
Jadi Minah ni dipanggil anak tiri Piramli, mahram. Piramli ada ayah di Artompe. Ayah Piramli tidak akan jadi datuk tiri kepada anak tiri Piramli Minah. Sebab tu Artompe nikah dengan Minah. Dua lain tu, dua lain. Tak kerti lagi. Jodoh, hukum syarak sah. Tengok. Kita mai buat mabuk, buat pening. Apa mana? Anggur, balik pening kepala. Sebab tu kata berambil-ambilan ni dia singkat. Dia susuan hak luah. Susuan luah macam nasab, macam keturunan. Itu luah. Kalau berambil-ambilan tadi, mertua yang mahramnya hanya naik ke atas. Pandai ni? Datuk mertua, nenek mertua, nyang mertua. Turun ke bawah, tak ada kena-mengena. Ajnabi. Kalau anak tiri pula, mahramnya turun ke bawah. Anak tiri, cucu tiri, cicit tiri, cuik tiri. Nak naik ke atas, tak boleh. Tak boleh naik ke atas, tak boleh. Ayah tiri kita mahram. Ayah pada ayah tiri kita, ajnabi. Adik-beradik ayah tiri kita, ajnabi. Ada ni. Adik-beradik ayah tiri kita, ajnabi. Mak ayah tiri kita, ajnabi. Anak tiri pula ada pasangan dia. Ayah tiri tadi dengan pasangan anak tiri bukan mahram, ajnabi. Ada ni. Dipanggil menantu tiri tau. Menantu tiri bukan mahram. Tapi kalau menantu susuan, mahram. Sekarang ni menantu susuan. Macam mana dengan menantu kandung? Mahram ke tak? Mahram. Menantu susuan, mahram. Itu je. Sipir dia mudah je. Guana kita. Hari ni kalau nak buat tajuk benda kita hari ni. Tajuk buat tajuk besar, tajuk hukum keluarga 69. Dolah nak buat tajuk. Nak buat tajuk perkara yang membatalkan wudu. Apa benda tajuk 2 jam ni bukan batal wudu, tak bunyi apa batal wudu. Buat tajuk lain. Hukum perkahwinan dalam keluarga 69. Apa nama? Amang tu kan buat tajuk. Hukum perkahwinan keluarga 69. Biar tajuk tu gempok sikit. Kena tajuk mahram je. Bicara berkaitan dengan perkara membatalkan yang keempat, bersentuh kulit lelaki perempuan yang bukan mahram, wuduk batal. Kalau mahram, wuduknya tak batal. Yang bukan mahram ni ajnabi lah. Mahram ada 3. Mahram dengan keturunan, nasab, mahram dengan susuan, mahram dengan berambil-ambilan. Dan kelima daripada 5 perkara yang membatalkan wuduk, menyentuh farash anak Adam. Farash, kemaluan anak Adam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.